Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi kita di rancangan ATKK, Anda Tanya Kami Kupas. Syukur kehadirat ilahi, pada hari ini kita dapat berjumpa pada hari yang berbahagia ini. Saya Muhammad Firas Alam bin Muluk bersama ahli-ahli kumpulan saya, iaitu saya Ainur Jannah binti Muhammad Rahizat. Dan saya Nur Syafika Nadira binti Ismail. akan mengupas topik kita pada kali ini berkenaan implikasi pengaruh media sosial terhadap ketamadunan manusia di Malaysia. Menurut Kamus edisi keempat, media merupakan bermaksud alat atau pengantara dalam komunikasi atau perhubungan, manakala sosial bermaksud segala hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Oleh itu, media sosial secara mudahnya membawa erti instrumen sosial dalam berkomunikasi. Dewasa ini, masyarakat lebih terdedah kepada penggunaan media sosial sebagai medium untuk berkomunikasi dan juga memperolehi maklumat, sama ada melalui media cetak atau media elektronik. Menurut Severin dan Tankard menyatakan bahawa media sosial juga memberikan ruang kepada manusia untuk berkomunikasi antara satu sama lain dengan cara yang lebih mudah dan lebih pantas. Media sosial juga memberi manfaat yang besar seperti menambah kenalan, kemudahan untuk menyebarkan maklumat dan juga berkongsi maklumat serta ilmu, dan juga dapat mengkritik TV untuk mengetahui berita terkini. Namun, penggunaan media sosial secara berlebihan juga akan memberi nilai negatif kepada masyarakat, seperti masyarakat lebih banyak menghabiskan masa mereka dengan menggunakan media elektronik sahaja. Media sosial juga menjadi makanan harian kepada masyarakat, terutamanya golongan kanak-kanak di era globalisasi masa kini. Disebabkan akses kepada media sosial juga akan memberi impak yang negatif kepada tingkatan mereka. Kajian secara terperinci telah dijalankan melalui kaedah kuantitatif dengan melakukan tinjauan untuk mendapatkan maklumat mengenai pandangan daripada 130 orang responden. Pengumpulan data telah dijalankan melalui kaedah borang soal selidik yang terbagi kepada 3, iaitu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Kajian ini juga dilakukan melalui kaedah pemerhatian dan melakukan tinjauan secara atas talian seperti melayari laman web dan membuat analisis. Oleh itu, kaedah menemu ramah telah dijalankan bersama 3 orang pakar yang diwawancara secara atas talian menggunakan aplikasi Google Meet untuk mendapat keterangan dan penilaian secara lisan daripada mereka. Seterusnya, kita beralih kepada dapatan kajian. Berikut adalah merupakan hasil daripada wawancara yang telah dijalankan bersama 3 orang pakar berkaitan media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafika Nadira binti Ismail. Kami ingin mewawancara Puan Suzana binti Mat Khalil selaku Ketua Bahagian Peperiksaan MRSM, Puan Roslina binti Ali selaku Pegawai Kaunseling Pejabat Pendidikan Daerah Larut Matang dan Selangor, dan Puan Rosalina binti Mat Saleh selaku Penolong Kanan Tadika Outlet Hikmah berkenaan implikasi media sosial yang memberi kesan sama ada baik atau buruk terhadap perilaku masyarakat pada masa kini. Dipersilakan. Media sosial memberi implikasi yang besar terhadap remaja sama ada positif ataupun negatif. Kajian kes yang dijalankan terhadap 20 responden dari sebuah universiti awam mendapati penggunaan media sosial membolehkan mereka mengetahui dan memantau perkembangan ahli keluarga, mempelajari pelbagai perkara baru, menjimatkan kos untuk berhubung serta menambah pendapatan melalui perniagaan. Bagaimanapun, kajian mendapati media sosial turut memberi implikasi yang negatif kepada remaja. Antaranya, kurang kemahiran berkomunikasi secara bersemuka, pembaziran masa di media sosial dan pengabaian tanggungjawab, terdedah kepada maklumat atau fakta yang salah, kebocoran maklumat peribadi yang penting, serta terdedah kepada fitnah, penipuan dan pembulian cyber. Pesan daripada perilaku masyarakat pada masa kini ialah media sosial sebagai pemberi maklumat kepada masyarakat. Ia juga memegang peranan yang amat penting dalam kehidupan seharian kita pada hari ini sehingga setiap orang tidak mungkin dapat mengasingkan diri daripada pengaruhnya. Ini merupakan satu keperluan sebagai alat untuk mendapatkan maklumat berkaitan isu semasa, sukar, pendidikan, kesihatan dan hiburan untuk semua. Manakala kesan buruknya ialah media sosial ini juga menyebabkan penyiarannya telah diatur. Di era globalisasi ini,
Banyak sekali orang yang menghalalkan segala cara. Kekuatan media massa mempengaruhi gaya hidup seseorang. Tidak dapat dinafikan lagi sebagai contohnya media sosial. Seperti YouTube merupakan penyumbang utama kepada keutuhan moral di kalangan belia seperti menolak unsur-unsur ketimoran serta sebati dalam jiwa masyarakat. Penggunaan media sosial dapat dilihat dengan ketara lebih-lebih lagi pada waktu ini, misalnya digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Hal ini demikian kerana media sosial merupakan platform utama ketika waktu genting pada masa kini berikutan berlakunya wabak penyakit COVID-19 yang memerlukan media sosial seperti Google Meet ketika waktu pengajaran secara atas talian. Namun, penggunaan yang berlebihan boleh menyebabkan interaksi sesama keluarga, khususnya golongan remaja dan bujang akan berkurangan. Hal ini demikian anak-anak muda pada masa ini kini lebih suka meluangkan masa bersama media sosial dan berinteraksi bersama rakan-rakan secara atas talian. Terima kasih. Seterusnya kita beralih kepada saudari Ain Nurjana untuk mendapatkan jawapan bersama 3 orang pakar. Terima kasih saudari Nadirah Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Janah binti Muhammad Rohizat ingin mengemukakan soalan berkaitan objektif kedua iaitu berapakah tempoh pengguna pada masa kini menggunakan media sosial dan mengapa mereka menggunakannya dan secara tidak langsung siapa atau bagaimana perkara ini dapat dibendung atau dikawal. Dipersilakan. Mengikut kajian yang pernah dikeluarkan oleh MCMC, majoriti masyarakat Malaysia menghabiskan masa sekurang-kurangnya 6 jam sehari menggunakan media sosial. Kecanggihan dan kemudahan yang ada pada media sosial adalah salah satu perkara yang berjaya menarik minat golongan remaja masa kini. Sikap ingin mengikut trend juga menjadi faktor utama mereka lebih mudah terjebak dalam menggunakan media sosial. Penggunaan media sosial dalam kalangan remaja masih memerlukan pemantauan dan kawalan daripada ibu bapa agar mereka dapat membahagikan masa dengan sebaiknya. Pada pandangan saya, penggunaan media sosial selama 2 hingga 5 jam sehari kebanyakannya terdiri daripada golongan kanak-kanak pada usia di bawah 12 tahun. Ini kerana mereka mempunyai masa dan ruang dalam media sosial. Hal ini berlaku kerana kanak-kanak ini telah terdedah dengan media sosial seperti Google Meet, berikutan tempoh pengajaran dan pembelajaran PDP dilaksanakan secara atas talian. Saranan daripada saya sebagai ibu bapa, kita perlulah memantau kelakuan anak-anak terutamanya di media sosial, menghadkan waktu penggunaannya agar mereka tidak terdedah dengan dunia luar seperti bergaul dengan rakan-rakan sebaya secara bersemuka. Saya berfikir penggunaan media sosial digunakan lebih daripada 6 jam sehari. Hal ini demikian kerana kebanyakan pengguna yang menggunakan media sosial ini terdiri daripada golongan bekerja, sama ada mereka bekerja di bawah syarikat maupun bekerja sendiri. Kebanyakan golongan yang bekerja di bawah syarikat akan bekerja secara atas talian. Berikutan mereka tidak dibenarkan kembali ke pejabat berikutan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan, ini PKP. Manakala golongan bekerja sendiri menggunakan media sosial berikutan mereka menjadi ejen atau stokis untuk menambahkan pendapatan. Terima kasih atas hujahan sebentar tadi. Seterusnya, saya mempersilakan saudara Firas Alian selaku ahli terakhir dalam kumpulan kami. Dipersilakan. Terima kasih saudari Jana. Saya Muhammad Firas Alian Memulub akan beralih kepada objektif kita yang terakhir. Persoalannya adalah bagaimana mereka memastikan penggunaan media sosial ini dapat dibendung atau dikurangkan agar perkembangan diri berlaku secara sihat. Di antara langkah yang boleh dilaksanakan adalah melalui penglibatan pihak kerajaan. Kerajaan perlu melaksanakan proses penapisan maklumat dan bahan-bahan yang bertentangan dengan nilai murni masyarakat di internet melalui penyedia internet dan badan khas seperti Suruhanjaya Multimedia dan Komunikasi secara agresif. Selain daripada itu, penguatkuasaan undang-undang juga perlu dilakukan bagi membendung penyalahgunaan media sosial dalam kalangan rakyat Malaysia, khususnya remaja. Hal ini kerana langkah yang diwujudkan ini adalah bertujuan
untuk menghindarkan masalah yang melibatkan media sosial seperti pembulian cyber dan seangkatannya. Antara langkah yang boleh dilakukan ialah menukarkan tetapan di laman web Google atau Internet Explorer kepada sistem pengawalan ibu bapa. Kawalan ibu bapa boleh dilakukan pada komputer, telefon bimbit. Ia membenarkan kanak-kanak untuk dinafikan akses kepada kandungan yang tidak sesuai untuk umur mereka. Untuk menghadkan tempoh penggunaan peranti dan menyekat atau melarang akses kepada program atau ciri-ciri tertentu. Ibu bapa boleh memastikan keseimbangan antara penggunaan teknologi moden dengan aktiviti lain yang berbentuk riadah dan aktiviti di luar rumah. Dengan adanya cara ini, penggunaan media sosial dapat dikurangkan. Terima kasih Puan kerana sudi memberikan pandangan dan jawapan yang cukup bernas. Kepesatan teknologi akan terus berkembang seiring dengan peredaran waktu. Teknologi adalah perkara yang tidak mampu kita halang atau kekang perkembangannya. Menidakkan teknologi moden dalam kehidupan kanak-kanak dan remaja bererti membunuh perkembangannya. Justru sokongan dan kerjasama daripada ibu bapa serta tidak terkecuali pihak kerajaan selaku pembina dasar, pihak sekolah, komuniti sesebuah tempat dan pihak yang terlibat secara langsung mampu mencipta dan merancang teknologi amat diperlukan bagi memastikan perkembangan masyarakat dalam persekitaran yang sihat dan selamat. Khasnya, penggunaan media sosial ini dapat memberikan impak dalam kehidupan masyarakat. Kesan penggunaan media sosial boleh menjadi positif jika kita gunakannya secara hemat dan juga boleh menjadikannya sebagai negatif apabila kita terlalu bergantung kepada media sosial.